Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan bersama dengan anda untuk subjek Sains Sukan tingkatan 5 di dalam bidang 4 iaitu kecergasan dan persediaan fizikal. Unit 4.2 iaitu bagaimana kita nak mengukur fitness test ataupun kecergasan fizikal. Pada akhir bab ini, murid boleh merancang dan melaksanakan ujian kecergasan fizikal, boleh mentafsir setiap kesusahan ujian berdasarkan norma dan boleh menghasilkan laporan ujian kecergasan fizikal. Baik, kita tengok dulu macam mana langkah-langkah buat ujian fizikal. Perkara yang perlu diambil kira sebelum pelaksanaan ujian. Yang pertama, tentukan tujuan atau objektif, pilih ujian yang sesuai, ikut prosedur ujian yang betul, utamakan keselamatan dan ukur dan tafsir keputusan ujian dengan tepat. Persediaan sebelum menjalankan ujian. Perlu menilai kesesuaian program latihan kecergasan, berikan motivasi kepada atlet, kenal pasti atlet yang berpotensi, kenal pasti kekurangan komponen kecergasan atlet dan berikan pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan kesihatan. Langkah-langkah menjalankan ujian kecergasan fizikal. Pertama, perlu pilih ujian. Kerana ujian berbeza berdasarkan komponen kecergasan. Contoh, pemain bola tampar boleh uji kuasa otot kaki, daya tahan otot tangan dan ketangkasan. Turutan ujian, bateri ujian perlu disusun dalam bentuk litar. Tidak digalakkan menguji otot atau anggota yang sama secara berurutan. Contoh, rujuk buku teks muka 14 Peralatan ujian yang ketiga, alatan ujian perlu berkeadaan baik, berfungsi dan dapat memberikan ukuran yang tepat. Yang keempat, penguji pula, pastikan jumlah penguji dan pembantu penguji mencukupi berdasarkan ujian. Perlu faham prosedur ujian yang konsisten, arahan perlu jelas dan tekal. Yang kelima, borang skor ujian. Ini kena adalah sediakan borang skor yang lengkap. Ini ujian kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan di mana nama ujian dan komponen yang diuji adalah ujian lipatan kulit untuk komponen komposisi badan, ujian jangkauan melunjur untuk komponen flexibility, ujian belip untuk komponen daya tahan kardiovaskular, ujian kekuatan genggaman tangan untuk komponen kekuatan otot dan ujian tekan tubi untuk komponen daya tahan otot. Untuk ujian kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor pula, di mana nama ujian dan komponen yang diuji adalah ujian lompat jauh berdiri untuk komponen kuasa, ujian baling dan tangkap bola tenis untuk komponen koordinasi, ujian dirian bangau, komponen imbangan, ujian larian T untuk komponen ketangkasan, ujian masa reaksi tangan untuk komponen masa reaksi dan ujian lari pecut 30 meter untuk komponen kelajuan. Ini semua ujian yang diambil dari contoh ujian daripada buku teks. Baik, semasa ujian, setiap pelaku diberikan borang skor ujian untuk diisi maklumat peribadi. Pelaku boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan bermula di setiap stesen ujian masing-masing. Setiap stesen ujian akan bermula secara serentak dan kemudian pelaku akan bergerak ke stesen ujian mengikut turutan yang teratur. Pelaku boleh menjalankan ujian dengan selamat dan mengurangkan masa menunggu. Selesai taklimat tentang prosedur ujian serta turutannya, pelaku akan menyerahkan borang skor ujian kepada pembantu penguji di stesen ujian masing-masing. Biasanya, pelaku akan menjalani aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan sesi pengujian. Untuk selepas ujian pula, semua dapatan ujian setiap pelaku perlu dimasukkan dengan teliti dalam borang skor keseluruhan atau perisian komputer sebelum dianalisis. Hasil daripada tersebut boleh merujuk kepada norma tempatan sekiranya ada, seperti norma segak atau norma yang sedia ada dari luar negara. Norma. Apa tu norma? Norma ialah standard atau piawai
yang dicapai dalam suatu ujian. Moro et al. 2015. Norma dibina dengan mengumpul skor yang dicapai oleh pelaku mengikut umur, jantina atau mempunyai ciri-ciri yang sama. Data yang dikumpul dianalisis secara statistik sebelum dibentuk standard atau tahap ujian tersebut. Walaupun norma ujian kecergasan berguna untuk membandingkan skor keputusan seseorang dalam ujian itu, namun beberapa perkara perlu diambil perhatian semasa mentafsir keputusan ujian tersebut. Okey, prosedur ujian. Terdapat variasi dalam setiap prosedur ujian yang akan memberikan keputusan berbeza. Yang kedua, populasi dan umur peserta. Kebanyakan norma ujian kecergasan dibentuk daripada data peserta luar negara yang berkemungkinan berbeza dari segi keupayaan fizikal dan bentuk tubuh dengan peserta negara kita. Data yang dikutip untuk membina norma akan mempengaruhi pentafsiran keputusan ujian yang diambil pada masa kini. Sebagai contoh, Carta Indeks Jisim Tubuh Badan yang dibina oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) mungkin tak sesuai untuk penduduk Asia. Ketiga, hubung kait komponen kecergasan dengan sukan. Seseorang perlu memahami definisi komponen kecergasan serta hubung kaitnya dengan keperluan untuk sesuatu sukan. Contoh, nilai komposisi badan seorang atlet lontar peluru mungkin berada pada peringkat obes. Namun, berat badan yang tinggi ini diperlukan untuk membantu atlet tersebut dalam memindahkan daya semasa melontar peluru. Setiap pelaku juga tidak mempunyai pencapaian ujian kecergasan yang sama. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kecergasan seseorang pelaku seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.6 nanti. Ini. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kecergasan. Yang pertama, kematangan. Motivasi pelaku semasa ujian. Status sosioekonomi keluarga. Pengalaman lepas dan latar belakang pelaku. Peluang untuk bersenam atau bersukan. Genetik dan pemakanan. Ini ada banyak faktor sini. Huraian ni boleh diminta cikgu awak lah untuk menghuraikan. Tapi inilah faktor utama. Laporan ujian kecergasan fizikal. Setelah melakukan ujian, dengan cara yang betul, langkah seterusnya adalah penghasilan laporan keputusan ujian. Satu kaedah yang baik adalah dengan menunjukkan perkembangan komponen kecergasan dalam bentuk graf atau jadual yang membolehkan pelaku mengetahui tahap kecergasan fizikal mereka. Paparan keputusan boleh memotivasikan mereka untuk terus berlatih dan menjaga kecergasan fizikal. Individu yang lemah pula harus dibantu oleh guru untuk mengatasi kelemahan itu. Okey? Dan di mana setiap keputusan ujian tidak boleh digunakan untuk menggradekan pelaku, tetapi boleh digunakan sebagai panduan untuk membantu mereka meningkatkan kecergasan. Harap-harap kamu boleh tahu lepas ni supaya membantu mereka yang tak cergas. Ni laporan ujian kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Ni boleh buat ni contoh borang lah. Kalau ada yang lebih baik boleh ambil. Ni saya ambil daripada buku teks. Okey. Bilangan murid keseluruhan lelaki berapa, perempuan berapa. Okey, bilangan yang ambil ujian berapa. Kenapa dikecualikan, kenapa sakit ke apa ke ataupun sampai tahap yang tak boleh buat. Okey. Bilangan murid yang mencapai tahap. Okey, ujian ni berapa? Ni dia punya ujian tadi, berapa orang semua dan semua ujian berapa. Cadangan, apakah kita boleh buat apa susulan. Okey, yang ni pula adalah borang untuk lakuan motor. Sama lebih kurang, cuma tukarkan nama ujian sahaja. Okey. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh keluar daripada set soalan ini. Sama tadi, okey. Sama je macam yang dalam bidang 4.2 ni tadi. Okey. Apakah ujian diukur, okey. Apa ujian yang sesuai untuk set ini. Baik, ni contoh soalan struktur dan
Esei macam biasa kena tahu huraikan. Huraikan faktor. Okey, huraikan sebab pilih ujian. Ini semualah contoh untuk soalan struktur dan esei. Okey, itu saja saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.